Fahmi Fadzil jelaskan kerajaan tidak pernah bincang cadangan pengenalan cukai langganan ChatGPT. PN tegaskan tidak perlu ikut jejak langkah PH bentang bajet bayangan ketika jadi pembangkang. Polis siasat Ketua Penerangan Pejuang atas tuduhan menghasut. SPRM tahan 2 individu berkaitan kartel perolehan baja. Polis rakam percakapan 3 individu berkaitan penganjuran satu upacara perarakan agama. Dan anak Najib dakwa dalam skandal 1MDB masih bebas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Asma Ismail dalam Nextstep News edisi pagi. Jangan lupa ikuti kami di semua platform Nextstep Malaysia. Menteri Komunikasi Fahmi Fadzil berkata kerajaan tidak pernah membincangkan cadangan pengenalan cukai langganan ChatGPT seperti yang diperkatakan di media sosial. Beliau berkata sebarang cadangan untuk memperkenalkan cukai baharu perlu dibawa ke Parlimen dan tidak hanya dibincangkan di peringkat Jemaah Menteri. Katanya, setakat ini pihaknya tidak membincangkan perkara itu sama ada di Jemaah Menteri atau dalam kalangan menteri-menteri lain. Malah Perdana Menteri juga tidak menjelaskannya di dalam Belanjawan 2025, jadi perkara itu tidak boleh dilayan. Beliau berkata demikian selepas menghadiri Majlis Rumah Terbuka di Pavali Madani 2024. Seorang pemimpin Perikatan Nasional PN menegaskan komponen itu tidak perlu mengikut jejak langkah Pakatan Harapan PH membentangkan bajet bayangan ketika menjadi pembangkang sebelum ini. Menerusi laporan FNT, Ketua Pemuda PAS Afnan Hamimi Taib Azamuddin berkata, pemimpin kerajaan termasuk Menteri Ekonomi Rafizi Ramli tidak sepatutnya menjadikannya sebagai peluru menyerang pembangkang, sebaliknya berusaha menunaikan janji mereka sebelum mentadbir. Katanya, rakyat mahu tahu apa yang kerajaan buat dan bukannya mahu melihat peluru digunakan untuk menyerang semula. Terdahulu Rafizi membidas pembangkang kerana mendakwa kekurangan angka sebagai alasan tidak boleh menyediakan bajet bayangan untuk dibandingkan dengan Belanjawan 2025. Rafizi berkata, PN sebenarnya boleh mengumpul angka-angka tersebut menerusi pelaporan rasmi dibentangkan di Parlimen setiap tahun bagi tujuan anggaran dan unjuran belanjawan seperti yang dilakukan PH ketika menjadi pembangkang. Sebelum ini, Ketua Penerangan PAS Ahmad Fadli Syari menolak gesaan supaya pembangkang membentangkan belanjawan sendiri kerana menganggapnya tidak relevan serta perlu angka tepat berkaitan unjuran dan butiran pendapatan negara. Polis Diraja Malaysia PDRM akan menyiasat Ketua Penerangan Pejuang Rafiq Rashid Ali kerana didakwa atas tuduhan menghasut dan menuduh. Unit Siasatan Jenayah Ibu Pejabat Polis Daerah Dang Wangi telah menghubungi Rafiq yang juga seorang peguam dan dijangka akan disoal siasat pada jam 2.30 petang hari ini. Kata Rafiq, laporan polis telah dibuat berkenaan ucapannya yang dikatakan tular di media sosial. Ucapan tersebut dibuat kata pelapor semasa Rafiq berada dalam Perhimpunan Gelombang Selamatkan Malaysia, Mahkamah Rakyat Hukum Anwar di Perak pada 27 Julai 2024. Beliau disiasat di bawah Akta Hasutan 1948 dan Akta Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia 1998. Sementara itu, Rafiq berharap media akan terus bebas dan adil mendakwa ada usaha menyekat pandangan kritikal terhadap kerajaan. Jom sertai peraduan bersama Nextstep. Berikut adalah soalan untuk minggu ini. Bilakah Belanjawan 2025 dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia? Berikan nama individu yang terdapat pada gambar thumbnail Nextstep News edisi pagi hari Rabu minggu lepas. Dan lengkapkan slogan, saya subscribe channel Nextstep TV kerana
Peserta yang menjawab dengan betul dan slogan terbaik akan dipilih sebagai pemenang. Jangan lupa screenshot dan sertakan dalam link Google Form yang disediakan di ruang description berita Netstep News edisi petang Jumaat 1 November 2024. Pemenang minggu pertama adalah Siti Nur Aminah binti Cik Omar. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM menahan 2 individu dalam siasatan berkaitan kartel perolehan baja bernilai kira-kira 60 juta. Menurut sumber, SPRM memperoleh perintah reman ke atas 2 individu terbabit, salah seorangnya merupakan pengerusi syarikat berwarga negara asing yang ditawarkan projek pembelian baja padi oleh sebuah pertubuhan pertanian. Sumber menyebut 2 individu itu sebagai suspek. Mereka yang merupakan lelaki berusia kira-kira 40-an hingga 50-an ditahan ketika memberi keterangan kepada SPRM dan direman sehingga 4 November. Menurutnya, siasatan awal mendapati suspek utama yang merupakan pengurus bagi bahagian promosi dan pemasaran pertubuhan tersebut telah menerima sebut harga daripada wakil syarikat yang terlibat untuk mendapatkan kelulusan daripada pengerusi pertubuhan. Katanya lagi, pengerusi pertubuhan telah memberi kelulusan untuk melantik syarikat asing itu tanpa perbandingan harga ataupun melalui lembaga pengarah. Ketua Pesuruhjaya SPRM Azam Baki mengesahkan tangkapan tersebut dan kes disiasat di bawah Seksyen 16-A-A Akta SPRM. Seramai 3 individu dirakam percakapan berhubung penganjuran perarakan agama peringkat antarabangsa di Taman Sentosa Johor Bahru susulan kejadian pengibaran bendera negara asing pada 20 Oktober lepas. Menurut Ketua Polis Johor M. Kumar, pihaknya juga menghubungi penganjur upacara berkenaan yang kini berada di Bangkok, Thailand untuk pulang dan memberi keterangan. Katanya, satu laporan polis dibuat dan siasatan dibuat di bawah Seksyen 3-1 Akta Lambang Kebangsaan, Seksyen 505-B Kanun Keseksaan dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia. Kumar berkata pihak penganjur tidak memohon permit daripada polis kerana upacara berkenaan dianjurkan di kawasan tertutup tetapi telah mendapat kebenaran Majlis Bandaraya Johor Bahru. Beliau berkata perarakan berkenaan turut disertai peserta dari luar negara. Pada Selasa lalu, Ketua Polis Johor Bahru Selatan, Raub Slamat, dilaporkan berkata, polis membuka kertas siasatan berkaitan kejadian pengibaran bendera negara luar oleh sekumpulan individu dalam satu upacara perarakan agama peringkat antarabangsa yang tular di media sosial. Anak kepada Najib Razak iaitu Nur Yana Najwa mendakwa bahawa keputusan mahkamah terhadap bapanya yang diarah membela diri daripada 4 tuduhan adalah sebagai tidak adil. Menerusi hantaran di Instagram, dia turut mempersoalkan situasi itu seolah-olah bapanya sahaja yang perlu menanggung akibat sedangkan kes 1MDB melibatkan ramai individu dan organisasi. Katanya, hanya seorang sahaja yang menanggung akibatnya. Ia bukan keadilan dan dalang sebenar masih bebas serta terlepas daripada tindakan. Terdahulu, Mahkamah Tinggi memerintahkan Najib membela diri atas pertuduhan pengubahan wang haram dan menggunakan kedudukan untuk memperoleh suapan berjumlah 2.3 bilion dana 1MDB. Terdahulu dalam perkongsian di platform sama, Nur Yana meminta bapanya supaya tidak putus harapan dengan perkembangan terbaru itu. Sekian untuk edisi pagi ini. Ikuti perkembangan semasa isu-isu panas politik Malaysia setiap hari hanya di Netstep News. Jangan lupa untuk follow Facebook Netstep Malaysia dan subscribe YouTube Netstep TV. Netstep Malaysia bersama melangkah dengan yakin. Saya Asma Ismail. Assalamualaikum dan salam sejahtera.